أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وسبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan selayaknya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus memberikan kita rezeki, nikmat yang terlalu banyak. Kalaulah kita cuba untuk nak hitung sekalipun, ya, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah, kali ini, ya, Allah izinkan juga kita bertemu dalam keadaan kita bercuti. Ya, memang kebiasaannya hari Ahad ni cuti dah. Ya, tetapi bagi penduduk-penduduk negeri Selangor khususnya, mereka mendapat tempias nikmat bercuti, ya, setelah kemenangan negeri Selangor semalam. Hari ini dan esok. Betul cuti esok ya. Kalau cuti tak cuti, alhamdulillah, ya, adalah kelapangan masa yang Allah Ta'ala berikan sebenarnya untuk kita lebih banyak fokus untuk beribadah. Alhamdulillah. Namun bukanlah cerita perlawanan bola yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Akan tetapi jauh lebih daripada itu adalah bagaimana kita melihat fungsi institusi masjid yang alhamdulillah Allah kurniakan masjid ini indah, ya, dan cukup segala kelengkapan kegunaannya untuk kemudahan dan juga keselesaan, ya, para jemaah untuk melakukan ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin menyentuh tentang beberapa aspek berkaitan tentang masjid dan adabnya, ya. Barangkali kita rasa cukup, ya, teruja dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam datang melakukan penghijrahan baginda ke bumi Madinah. Antara perkara pertama yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah membina masjid, seperti mana, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut la taqum fihi amada la masjidun ussisa 'ala taqwa, ya. Dan janganlah kamu dirikan la taqum fihi abada, masjid seperti mana masjid yang telah didirikan oleh kaum kafir Quraisy, kaum munafikun ketika itu. Ya, kerana apa? Fungsi masjid ini dibina di atas dasar takwa.
maka kita tidak pelik masjid ini melahirkan insan-insan yang bertakwa. Ya. Saya sebenarnya agak terpanggil untuk memberikan sedikit respon dan juga memberikan sedikit sepatah dua kata yang telah pun agak viral di Facebook. Ya. Pagi ni bukan press conference ke apa. Tapi dia lebih kepada sedikit renungan yang kita boleh ambil bersama menjadi satu tazkirah dan juga renungan. Pertamanya telah saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18? Dan sesungguhnya orang-orang yang mendirikan ataupun orang-orang yang mengimarahkan masjid ini, innama ya'muru masajidallahi, mereka ini yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka ini yang pertamanya beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Wa aqamas salah, dan mereka ini juga mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan mereka ini menunaikan zakat, ya? Menunaikan salat dan juga menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka ini tidak takut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka inilah digolongkan dengan golongan di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam seperti mana yang diketahui, lokasinya sangat strategik, ya. Duduk kita ni bersebelahan dengan stesen bas sementara Shah Alam. Kemudian juga adanya stadium dan adanya macam-macam lagi kegunaan ataupun kemudahan-kemudahan lain di sekitar Seksyen 13. Juga dihuni oleh penduduk-penduduk yang insya-Allah soleh dan solehah semuanya. Ya. Kita sedia maklum akan perkara tersebut. Dan kita sangat mengalu-alukan kedatangan sesiapa saja pun untuk datang dan mengimarahkan masjid ini. Namun begitu, telah berlaku sesuatu perkara yang tidak kita sangka, ya, dan kita tidak menjangkakan ini akan berlaku pada semalam hari, ya, sebagaimana kedatangan para penyokong bola sepak tanah air, ya. Saya tidak mengecam mana-mana pihak. Bahkan seperti mana saya katakan, kami sangat mengalu-alukan kedatangan kalian. Namun telah berlaku beberapa perkara yang agak menyinggung perasaan jemaah dan juga menyinggung, ya, kami daripada pihak masjid. Iaitu, kalau saya boleh sebutkan di sini, yang pertama, ya, ada sebahagian kecil, saya tidak katakan kesemuanya. Alhamdulillah kesemuanya ada yang saya nampak datang mengimarahkan masjid, solat, melakukan ibadah-ibadah umum ataupun khusus. Namun ada sebahagian kecil yang sekadar menjadikan masjid ini seperti RNR, rehat dan rawat. Barangkali kalau kita sampai ke RNR, ya, rehat dan rawat di highway, jalan raya dan sebagainya, kita sendiri tahu dan kita sendiri boleh, ya, jaga tata susila kita di sana. Semalam saja ada sebahagian kecil yang menjadikan masjid ini, saya boleh istilahkan sebagai pot lepak dia orang lah, ya. Lepak dia orang ni macam lepak di kedai makan, ya. Dan sengaja saya bagi tahu benda ni supaya ini dirakam dan kita sambil-sambil ambil istifadah, ambil manfaat dan juga ambillah pengajaran daripadanya. Ya, sebahagian kecil membuka baju dan duduk dan berbaring. Dan ada juga yang berbaring di dalam tandas. Mungkin barangkali terlalu sesak, jadi tak tahu nak baring kat mana. Bumi Allah Ta'ala ni luas, dia nak baring kat mana-mana, selagi mana adanya tanah dia nak baring. Ya, kita faham mungkin mereka penat, datang daripada jauh dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih kami tidak menjangkakan ini berlaku, ya, ada pula yang menghisap rokok dan membuang puntung rokoknya
di kawasan luar masjid ni. Kalau kaki lima ni, kat situ dia buang. Dan kalau tuan-tuan dan puan yang mungkin follow beberapa grup di Facebook seperti Shah Alam Resident, saya telah pun postkan hal demikian dan telah mendapat respon maklum balas yang baik. Namun tidak terhenti setakat itu saja. Yang lebih mengejutkan kami, berlaku beberapa pemuda-pemuda yang Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencampakkan hidayah ke atas mereka, ya, yang menghisap dadah di bahagian belakang masjid ni, belakang kabin. Dan perkara ini adalah perkara yang satu yang di luar jangkaan. Saya sendiri dan kami barisan para ahli jawatankuasa hampir-hampir rasa ingin menangis kerana melihatkan umat yang sebenarnya tenat dalam keadaan masjid ini, ya, sepatutnya digunakan, ya, setidak-tidaknya, ya, dalam perihal hal ibadah. Nak rehat pun ibadah juga. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan. Tetapi apabila masjid ini disalahgunakan dan telah diambil kesempatan padanya, ya, kami merakamkan rasa duka cita. Dan duka cita ini bukanlah dirakamkan oleh kami sendiri, tetapi dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya telah sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ya. Inilah golongan yang sebenarnya yang datang memakmurkan, mengimarahkan masjid ini, dengan mereka tuntas utamanya adalah pada keimanan mereka yang tinggi. Mana mungkin mereka boleh lakukan perkara sedemikian kalau tidak adanya iman dalam hati. Walam yakhsha illallah, barangkali tidak akan sesekali mereka lakukan, ya, dalam keadaan mereka takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini berlaku. Bermakna, ya, sejauh manakah ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka boleh lakukan hal sedemikian di masjid. Hal yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi itu boleh diterima dan boleh dimaafkan lagi. Hal yang kedua berkaitan rokok pun kita boleh, ialah, kita boleh terima lagi lah, ya. Namun membuang puntung rokok di dalam kawasan masjid itu satu benda yang memalukan dan yang mengundang fitnah. Namun hal yang ketiga, ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan hidayah ke atas mereka dan mudah-mudahan Allah Taala membimbing hati mereka supaya mungkin-mungkinlah inilah kali terakhir yang mereka lakukan dengan azam lakukan di masjid supaya mereka insaf. Mudah-mudahan begitulah. Allahu Akbar. Dan sebuah potong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah lagi menyebutkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Tuan-tuan dan puan, mari kita rujuk kembali bagaimanakah kali pertama Masjid Quba didirikan. Ya. Mengapakah Allah Ta'ala menyebut la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa. Pembinaan Masjid Quba ini perlu didirikan, asasnya adalah takwa. Bukanlah asasnya adalah daripada ketika zaman itu kan zaman Arab Jahiliyah. Ya. Mereka ini dibesar-besarkan dengan kemasyhuran latar belakang puak-puak bangsawan daripada kalangan mereka. Ya. Bukanlah kemegahan puak-puak mereka itulah menjadi dasarnya, tetapi la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ketakwaan itu. Dan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa ini apa?
ar-ridha bil qalil wal 'ama bit tanzil. Ya. Ustaz apa lagi? Macam-macam lagi. Ada sambungan dia. Yang ingin saya sebutkan bagaimana ar-ridha bil qalil wal 'ama bit tanzil. Ya. Redanya dengan sedikit. Macam mana kita nak redha dengan perkara yang banyak adalah dengan kita redha dengan benda sedikit terlebih dahulu. Kemudian wal 'ama bit tanzil. Ini penekanan dia. Kita kena beramal dengan apa yang telah diturunkan. Yang diturunkan itu adakah sekadar perintah arahan sahaja? Tidak. Ada juga perintah larangan. Ya, kita kena ikut kedua-duanya. Yang Allah Ta'ala suruh pun kita kena buat, yang Allah Ta'ala larang pun kita kena buat. Jadi apakah perintah yang Allah Ta'ala suruh ke atas Nabi SAW? Membina masjid. Dan apakah larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Membina masjid di atas dasar selain daripada takwa. Maknanya takwa inilah menjadi kunci ataupun asas pentingnya, ya, tapak masjid itu sendiri. Kemudian disambungkannya min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ya, pada mereka itu fihi rijal, adanya pemuda-pemuda yang mencintai untuk apa? An yatatahharu, untuk mensucikan diri mereka. Rupa-rupanya selain daripada asasnya takwa dalam pembinaan masjid, ya, ianya menarik golongan pemuda-pemudi untuk datang ke masjid untuk apa? Mensucikan diri mereka, membersihkan diri mereka, ya, daripada kalau zaman dahulu dengan masalah pemahaman, ya, pemahaman ibadah, ya, yang kita imani Tuhan itu hanya senya Allah. Ya, kalau pemahaman yang telah diselewengkan oleh Nasrani, Tuhan itu tiga. Namun golongan Arab jahiliah itu mengimani Tuhan mereka itu jauh lebih ramai. Ya. Dan disebutkan Lata wal Uzza itu adalah antara Tuhan yang paling besar. Kan mereka ini kan tunduk dan sujud mereka ini kepada berhala-berhala yang mereka sendiri ciptakan. Berasa pelik, ya. Kita cipta satu benda, lepas tu yang kita cipta tu dialah Tuhan kita. Kita ukir, mereka ukir, ya, kayu-kayu ataupun batu-batu ataupun pokok, ya, diukir dan menjadi Tuhan mereka. Ini Arab jahiliah. Hari ini pun sebenarnya, kalau tidak keterlaluan saya sebutkan, manusia mencipta teknologi, manusia mencipta hiburan pun ada sebahagian tunduk, ya, kepada teknologi dan juga hiburan. Ya, seperti mana budaya hedonisme, cintakan apa? Cintakan hiburan berlebih-lebihan, mengagungkan artis, mengagungkan apa sebagainya kalau dia boleh disebutkan. Okey, fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ada kalangan pemuda-pemudi yang sukakan masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Untuk apa? Mereka nak sucikan diri mereka. Kerana apa? Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat di akhirnya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan demi Allah, dan Allah inilah, ya, dan Allah, bukan demi Allah, minta maaf, dan Allah lah yang mencintai golongan yang suci, bersih daripada kotoran dalam diri mereka. Dan inilah fungsi masjid, ya, digunakan, dan kami sangat mengalukan kedatangan untuk apa? Sama-sama mendapatkan manfaat sucinya mereka daripada kotoran. Kalau dalam istilah iklan, kotoran degil. Ya, kalau iklan sabun pencuci pakaian, nak menghilangkan kotoran degil, susah betul nak hilang kotoran ni. Jadi dalam diri kita ni ada kotoran degil, iaitu
hal-hal maksiat yang mungkin dah lama tertanam dalam diri kita. Jadi masjid itulah fungsi masjid, ya, yang masjid ini pun insya-Allah kita harapkan ianya juga dibina di atas dasar takwa, sehingga mana mampu melahirkan insan yang bertakwa. Okey. Dan menyebutkan tentang, ya, telah viralnya satu komentar status Facebook di Shah Alam Residen. Ya. Elok saja selesai tamat, ya, perlawanan bola sepak berlangsung pada semalam hari, mereka pun turun berundung datang ke masjid untuk solat. Pertama sekali, bagi pihak masjid memohon kemaafan, ya, kerana ada berlaku salah faham dalam komunikasi kami dengan security, ya. Seperti mana yang telah didakwa benar, ya, mereka menyebutkan tentang mengapakah bilik air dikunci, mengapakah tandas dikunci, mereka ingin menggunakan, benar, ya. Namun benda itu berlaku di atas salah faham. Yang kami maksudkan adalah mengunci bilik ruang dalam utama masjid ini. Dan hal berikut telah menyebabkan dakwaan demi dakwaan, lemparan dakwaan yang tidak berasas, menyebabkan ada yang menuturkan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita semua, ya. Tapi ingin saya katakan, kalaulah benda ini tidak berlaku daripada awal lagi, ya, adabnya dijaga daripada awal lagi, ya, keluhuran ataupun disiplin tingkah laku dijaga daripada awal lagi, masjid ini sentiasa terbuka dan tidak pernah terkunci walaupun waktu malam sekalipun. Sebenarnya tidak pernah terkunci, ya, tetapi kerisauan kami melihatkan anak-anak muda yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan masjid ini menyebabkan mungkin barangkali security mengambil tindakan yang agak drastik, ya. Namun begitu, kita sama-sama perbaiki, ya, daripada pihak kami insya-Allah akan kami jaga kemaslahatan bersama. Namun kami juga menyeru, ya, kepada mereka sebagai pengguna masjid ini, tolonglah sama-sama kita jaga kemurnian, ya, kemuliaan masjid ini yang mudah-mudahan seperti yang saya sebutkan tadi dibina atas dasar takwa. Ya, apabila kita memahami akan asasnya masjid ini dibina di atas dasar takwa, maka kita juga mudah-mudahan begitu. Ya. Dan mengapa saya sebutkan benda ini secara umum? Bukannya boleh saja saya menjawab dalam Facebook. Ya, memang saya nak jawab pun lepas ni. Ya, mungkin saya postkan je lah video ni kepada mereka. Ya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 71. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bukan sekadar mendirikan, memerintahkan masjid ini dibina di atas dasar takwa. Allah Ta'ala juga memerintahkan setiap kaum muslimin, setiap kaum muslimat saling bekerjasama. Ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling bersama-sama menganjurkan ataupun menggalakkan, mengimarahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, dan juga mencegah kemungkaran. Islam ini tidak, ya, Islam ini bukan agama yang sekadar mengajak kepada kebaikan, tetapi juga mencegah daripada kemungkaran. Ya, wa yuti'una Allah wa rasulah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka ini juga
untuk nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mereka ini kena taati Allah. Mereka ini sewajibnya, selayaknya kita yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita mengimani dan juga kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mudah-mudahan mereka ini, kita ini semua akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inilah yang maha agung lagi maha bijaksana. Allahu akbar. Apa yang kita dapat faham daripada ayat ini? Pertama sekali, kalau kita lihat kembali bagaimana Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyebutkan tentang ya'muruna bil ma'ruf ni macam mana sebenarnya, wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimanakah praktikal untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Yang pertama sekali, hukum asalnya Islam tidak meletakkan mandat kepada sesiapa pun. Minta maaf, Islam tidak melarang. Apa ayat yang paling tepat Pertama sekali, Islam tidak mewajibkan untuk melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kena ada satu mandat. Faham maksud saya? Bukan sekadar polis saja yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan sekadar ustaz saja yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan sekadar cikgu-cikgu di sekolah yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan sekadar pengawas sekolah, kalau saya boleh sebutkan zaman sekolah lah. Dan bukan sekadar sesiapa sahaja pun di atas title atau kedudukan yang tertentu barulah mereka boleh melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi setelah mana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, telah terletaknya pundak ke atas kita, amanah ke atas kita untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang berautoriti, seperti kerajaan, kalau kita hidup di zaman khalifah, adanya khalifah, dialah yang paling berautoriti sekali untuk mengarahkan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tak ada, sultan. Kalau tak ada juga pemimpin pada masyarakat, pemimpin pada rakyat, Perdana Menteri, ketua-ketua organisasi, ketua kepada masyarakat, ketua kampung. Dan sekarang ini kita bercakap sebagai masjid, sebagai yang berautoriti ketika ini dalam menyediakan ruang keselesaan untuk beribadah. Kita juga terpaksa, disebabkan hal demikian, kita terpaksa mengambil tindakan yang agak drastik. Namun seperti mana yang saya sebutkan tadi, ini mungkin berlaku di atas salah faham dalam menurunkan arahan tersebut, menyebabkan tandas dan juga ruang bilik wuduk dikunci. Kami mohon maaf di atas kesilapan ataupun kekurangan tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak search dekat Facebook tu, cuba search Shah Alam Resident. Panjang dia, ingat tak? Tahu Shah Alam Resident apa? Panjang dia, Shah Alam Resident. Tak ban apa-apa, ada dalam kurungan, tak ban perniagaan orang. Macam itulah. Lebih kurangnya macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita renungi kembali bagaimanakah Nabi SAW melakukan ataupun mengurus keadaan pada satu hari seorang Arab Badawi datang ke masjid. Datang ke masjid setelah melakukan amal ibadahnya, Arab Badawi tersebut telah pun kencing dalam masjid tersebut, menyebabkan para sahabat marah, sehingga ada disebutkan dan diriwayatkan ketika itu yang paling marah sekali Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mana Arab yang tadi tu, aku nak pancung, dia katanya. Maka ketika itu suasana jadi tegang, menyebabkan Nabi SAW mengambil peranannya sebagai ulul amr ataupun sebagai pemerintah Nabi ketika itu. Dan beliau menyebutkan, ini dalam bahasa saya lah,
Kalau kita boleh faham ketika suasana ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Macam itulah. Kan? Kita tahu siapa yang buat benda ni. Bila cek-cek, rupa-rupanya yang buat benda ni Arab Badawi. Arab Badawi ni siapa? Siapa Badawi? Ya? Bukan bukan tun, ya. Okey. Badawi daripada maksud bahasa Arab adalah Arab yang nomad. Sifat mereka ni nomad, berhijrah. Mereka ini Arab kampung yang hidupnya nomad, berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Ketika mana bertukarnya musim, mereka tukar tempat. Ya, ketika dah habisnya makanan, mereka cari tempat lain. Ini Arab Badawi. Ya, kalau di Arab Mesir dulu, kami teringat macam mana nak kenal orang Arab Badawi ni, cara pakaian mereka berbeza. Kalau kita mungkin pakai macam inilah elok kan. Mereka menutupi aurat dan mereka pun telah mendapat Islam. Ya, bahkan saya teringat macam mana Syahid Al-Imam Hasanul Banna, ya, tokoh mujaddid mufakir, ya, masa ini, ketika mana melakukan dakwahnya di sana, antara sasaran utama mereka adalah sasaran golongan-golongan kampung dan juga termasuk juga Arab Badawi. Ya, mereka ini sangat mutadayyinun, mereka ini sangat, hari inilah, ya, mereka ini sangat beragama. Ya, bahkan ada di kalangan ulama-ulama di kalangan mereka pun. Cuma mereka ini hidup nomad. Dan cara nak mengenali mereka ada di sudut pakaian mereka. Kalau kita dulu masa kecil-kecil kita main batu semban, kan kain perca dijahit dan digabung. Macam itulah pakaian mereka. Bayangkanlah batu semban yang kecil tu, dia pakai macam itulah. Daripada tudungnya sampai ke bawah. Pakaian mereka dicari-cari dan disambung-sambungkan, dijahit. Jadi sambung balik pada kisah tadi. Nabi SAW memaklumkan kepada para sahabat yang melakukan hal ini adalah seorang Arab Badawi. Dan para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka sedia maklum kalau sebut Arab Badawi je, ketika itulah, ya, dari sudut kewarasan, bukan tak waras, dari sudut bijak pandai mereka agak sedikit ke belakang. Maknanya mereka ni, kalau boleh saya gunakan istilah, bodoh sikit ketika itulah. Ya, mereka tak ada common sense. Itu yang saya sebutkan. Ya, civic, ya, civicnya kurang dan common sense mereka pun kurang. Yang sepatutnya masjid ni ditempatkan untuk solat, boleh kencing. Kita boleh tengoklah macam mana daripada peristiwa tersebut, kita boleh tahu macam mana mereka ni. Jadi itu dengan disebabkan pernyataan Nabi tersebut, maka sahabat tenang. Ya. Dan setelah daripada itu, maka fahamlah, ya, disebabkan yang melakukan tersebut adalah seorang yang asalnya orang Badawi, hidupnya nomad, yang mungkin tidak ada kesedaran sivik dan sebagainya. Makanya takkan kita nak menghukum orang tersebut sama hukum dengan mereka yang mendapatnya ilmu seperti sahabat-sahabat yang lain. Tidak boleh, ya. Ya, itu sebab bezanya orang yang ada ilmu melakukan dosa jauh lebih banyak dosanya daripada orang yang jahil melakukan satu dosa. Ya. Itu amanah bagi orang yang ada ilmu pula. Orang yang tak ada ilmu ni dimaafkan, tapi dia kena beriltizam untuk belajar. Okey. Jadi dengan hal-hal tersebut, para sahabat boleh lapang dada dan tahulah cara untuk menguruskannya. Jadi saya percaya yang datang pada hari ini tidaklah seperti Arab Badawi. Ya, mereka ini daripada kalangan orang-orang yang cerdik pandai. Tapi mungkin rasa penat mereka menyebabkan kepenatan yang terlampau, ya, menyebabkan mereka terlakukan. Tidak sengaja melakukannya, dan kami memaafkan mereka. Ya. Kepada tuan-tuan yang disebutkan, yang telah saya sebutkan tadi, maka pihak masjid memaafkan kalian, dan kami juga memohon dipertimbangkan juga supaya tidaklah perlu untuk dipanjangkan, ya, dalam Facebook dan sebagainya. Ya, kerana benda ini datangnya setahun sekali je.
Ya, itu pun sebab Selangor yang masuk pertandingan final semalam. Jadi tuan rumah memang datang berduyun-duyun. Ya. Jadi itulah sebagai peringatan kita bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan yang berada di sini salinglah kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, seperti mana yang saya sebutkan tadi, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Inilah peranan kita sebenarnya. Sebenarnya kami sangat mengalu-alukan kedatangan mereka yang datang jauh. Ya, setidak-tidaknya tuan-tuan yang sebagai tuan rumah di sini mengalukan juga kedatangan mereka. Ada kurangnya mereka beri, kita beri. Ya, sebagaimana kita boleh lihat macam mana Nabi SAW ketika mana peristiwa hijrah, ya, golongan Ansar memberikan hampir keseluruhannya kepada golongan Muhajirin. Hatta yang ada isteri lebih pun dia bagi isteri dia. Bukan saya suruh bagi isteri, tuan-tuan. Tetapi memberikan apa yang berharga baginya. Ya. Seperti mana dalam ayat Allah SWT menyebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu minhum wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalam juzuk keempat awal Maqarah. Dan tidaklah pemberian tersebut itu diberikan melainkan dengan apa yang paling kita cintai. Inilah pemberian yang paling baik. Ya, kadang-kali mungkin kita boleh hidupkan kembali, suburkan kembali budaya saling memberi sesama kita yang datang daripada jauh, yang musafir ini. Mungkin kita berikan makanan dan sebagainya. Kerana saya teringat dalam satu kejadian yang berlaku juga di masjid ini. Ya, pada sambutan Muharram, awal Muharram, suatu ketika bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, kita didatangi oleh seorang cyclist, ya, seorang pengayuh basikal daripada mana? Bukan daripada dalam Malaysia ni, dia datang daripada Perancis, datang jauh tuan-tuan dan puan-puan, datang jauh daripada Perancis. Ya, setelah mana dia mendapatkan Islam selama 4 tahun, dia beriltizam untuk melakukan satu hijrah. Dan dia sebagai seorang, dia bukan sekadar seorang cyclist, dia juga adalah pemenang pingat perak, ya, dalam acara karate Olimpik pada tahun 1990-an. Ya. Dan saya telah pun dapat satu, kalau kita pergi luar negara kan, kita bagi postcard yang ada gambar. So ada gambar dia dengan pakaian tersebut. Ya, orangnya bukan orang yang biasa-biasa. Dan kita boleh tengoklah macam mana dia bersemangat untuk nak melakukan satu penghijrahan jauh sampai ke Malaysia ni pun kita boleh kenal peribadi dia macam mana. So dia kata, ketika mana saya tersempat dengan dia masa tu hari Jumaat, ya, dia sempat datang sini untuk melakukan solat Jumaat dan berehat. Saya sempat menyapa dan kami sempat bersembang dan bertukar pandangan. Dia menyebutkan tentang sesuatu perkara yang saya sendiri rasa sedih. Apa katanya? Ya, di awalnya saya sempat bertanya, apakah pengajaran yang paling besar yang tuan dapat, ya, dalam sepanjang perjalanan? Saya berbahasa dengan dia dalam bahasa Arab. Dia keturunan Arab, tapi ada campuran dengan Perancis kalau tidak silap saya. Ya. Jadi dia boleh cakap bahasa Arab. So jawapan dia adalah, pengajaran yang paling besar adalah saya tak menemui Islam di negara Islam. Dia menuturkan kalimah tersebut, saya tidak menjumpai orang Islam di negara Islam. Kenapa tuan? Boleh katakan majoriti di Malaysia ni orang Islam. Dia kata, saya kecewa. Tak kala saya kayuh daripada Thailand memasuki Malaysia, ya, lokasi yang pertama kalau dimasuk ikut darat, dia akan tembus mana? Perlis. Perlis kalau tidak salah. Mana? Perlis. Jadi dia kata, lokasi yang pertama setelah saya sampai di Malaysia, saya nak pergi masjid. Saya nak sujud syukur, saya nak mendirikan solat saya nak
Ya, nak meluahkan syukur dia kepada Allah Ta'ala dalam masjid. Tetapi biasalah, seorang pengayuh basikal, adakah dia akan datang, dia akan kayuh dengan pakai jubah? Tidak sesekali. Saya pun main basikal. Ya, Haji Bat, Haji Syukri pula, Haji Syafiq. Ya, ada teman-teman kami di sini yang memang tegar bermain basikal. Okey. Takkan sesekali orang itu akan main basikal dengan pakaian yang tak sesuai. Pastinya dia akan pakai pakaian yang sesuai lah. Jadi hamba Allah ini, dah jauh perjalanan dia, mungkin bau badan dan sebagainya, menyebabkan dia nak masuk dalam satu masjid. Apa yang berlaku sangat mendukacitakan. Orang masjid tersebut bertanya, dah lah nak cakap pun bahasa Arab pun tak gerti, dia nak cakap bahasa Inggeris pun pelat-pelat. Yang orang Malaysia kita pun nak cakap bahasa Malaysia pun apatah lagi kan. Lagi bukan saya kata orang pelih tak kita cakap bahasa Inggeris, tapi mungkin dari sudut logatnya berbeza, menyebabkan orang tu pun tak faham, ini pun tak faham. Macam kucing bercakap dengan, ataupun ayam bercakap dengan itik. Itulah. Jadi dia kata kepada pemuda yang kayuh basikal tersebut, tak boleh masuk. Masjid ni bersih. Kan? Awak tu kotor, dia kata. Macam itulah dia cerita kat saya. Orang tu marah. Kata tak pernah aku datang mana-mana masjid yang menyekat jemaah untuk masuk. Ini pertamanya, kalau nak di reflect balik kepada para penyokong bola semalam, itulah kami sebenarnya mengalu-alukan kedatangan. Tidak sekali kami menyekat untuk tuan-tuan dan puan-puan datang. Kotor macam mana sekalipun, selagi mana tidak najis, kena faham. Kotor dengan najis adalah dua benda yang berbeza. Kotor bukan najis, tapi najis itu kotor. Tidak semua kotor itu najis, tapi najis itu kotor. Okey. Jadi sambung balik. Sebabkan demikian dia rasa kecewa dan dia kata, tolonglah, saya nak masuk untuk saya sucikan badan saya. Orang tu mungkin tak faham sangat. Tak boleh. Pergi. Dia tolak orang tu keluar. Orang tu pun baliklah dalam keadaan, bergeraklah dia, kayuhlah dia basikal dalam keadaan kecewa. Sangat-sangat kecewa. Kemudian dia pergi lagi, nampaklah surau. Dia dah penat dan haus. Dia nak pergi satu surau yang dia jumpa ni untuk mendapatkan air pula. Dia cerita kat saya, dia sempat sujud syukur tu dekat jalan raya. Akhirnya dia sujud syukur dekat luar. Selepas dia sujud syukur, dia teruskan perjalanan nak dapatkan air. Bila sampai satu surau ni, dia nak minta air. Orang tu mungkin orang tu langsung tak faham bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Dia tolak yang mentah-mentah. Tak boleh. Cannot. Boleh cakap Inggeris tak boleh. Orang tu nak air je. Tak boleh. Allahu Akbar. Beratnya lah. Yalah, mungkin saya tak rasa dia buat benda tu di atas ketegasan dia terhadap kebersihan ataupun apa sebenarnya. Mungkin masalah dari sudut komunikasi. Tapi benda ni berlaku. Masalah komunikasi menyebabkan communication failure lah. Jadi menyebabkan orang ini pun rasa duka cita dan dia teruskan perjalanan sampai dia jumpa satu kuil. Dia jumpa satu kuil Hindu. Kebetulan ada pula majlis ketika itu. Dia jemput. Sila. Masuk. Dia pun rasa marhaban, rasa dialu-alukan kedatangannya. So dia rasa seronok. Ada orang Malaysia yang bukan Islam yang mengalu-alukan kedatangannya. Bukan setakat dia dapat air, dia dapat makan. Bukan setakat dapat makan, dapat duit fulus, duit Malaysia lagi. Seronoknya dia. Tapi dia kata, masa tu kalau aku tak ada iman, aku dah hanyut, dia kata. Dia kecewa dengan dua institusi masjid dan juga surau yang tidak melayaninya dengan baik. Dia pergi ke kuil Hindu, mereka melayan pemuda ini dengan baik. Allahu Akbar. Menyebabkan ketika mana lontaran soalan saya kepada dia, itu dia menjawab dengan keadaan sedih, dengan nada sedih sebenarnya. Dia sebenarnya dalam misi nak buat satu travelog. Dia rasa berat untuk nak tulis benda ni. Dia kata setiap checkpoint yang saya pergi, saya akan terus menaik. Dia ada laptop dia. Masa dia datang sini pun dia charge laptop dia kat depan. Sambil itu saya bersembang dengan dia, menaik. Dalam bahasa Inggeris tau. Bermakna buku ini mungkin akan jadi viral.
Dan mungkin juga akan menjadi satu tamparan hebat untuk rakyat Malaysia, khususnya orang Islam di Malaysia. Jadi menyebabkan dia rasa sangat-sangat duka cita. Masa itu saya, Allahu Akbar, nak menangis pun tertahan tangisan saya di hadapan dia. Cuma saya katakan, Tuan, sebabkan dia baru masuk Islam 4 tahun, jadi mungkin ada yang kurang dari sudut pemahamannya. Saya katakan, Tuan, kalau kita nak ukur keadilan ke atas, ataupun kita nak ukur sesuatu agama, janganlah kita ukur penganutnya. Hari ini kita ada golongan yang ekstremis, dan kita katakan mereka ini tidak mewakili Islam sekalipun. Yang very, very extreme. Seperti mana IS. Mereka mendakwa mereka ada khalifah. Sedangkan khalifah ini diwujudkan setelah mana adanya persepakatan seluruh ijma', seluruh ijma' ulama seluruh dunia. Dipersepakati oleh seluruh dunia, barulah bolehnya tubuhnya satu khalifah. Dulu khalifah itu diwarisi. Hari ini nak wujudkan satu khalifah ini, kalau tengok balik dalam fiqh ad-daulah, Yusuf Al-Qaradawi menyebut kena ada persepakatan seluruh ulama seluruh dunia. Hari ini mereka menawarkan khalifah berbai'ah kepada mereka tanpa mendapat pun majoriti. Bukan setakat majoriti, separuh pun tak dapat. Bukan setakat separuh. Rasanya mereka ini mengkata syok sendirilah. Ulama yang so-called sebagai ulama dalam kalangan mereka ini, mereka sendiri yang mengiktiraf inilah khalifah dan inilah daulah. Satu salah faham yang sedang berlaku pada umat Islam hari ini. Jadi hamba Allah ni, saya katakan, janganlah kita mengukur Islam ini dengan ukuran melihat kepada penganutnya. Barangkali orang Muslim di situ adanya kekhilafan dalam dirinya. Jadi kita kena ukur Islam sebagaimana Nabi SAW katakan. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Telah kami turunkan dua perkara inilah yang tidak akan sesekali kita akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ukurlah agama itu dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Agak dangkal apabila kita mengukur, agak meleset bila kita mengukur agama itu bukan berpandukan daripada sumber asalnya. Dan saya tamatkan kisah tersebut dengan kami sendiri meraihkan dia, kami memberikan air, kami berikan dia makanan. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan hamba-hamba Allah seperti ini. Barangkali peristiwa semalam itu menjadi pengajaran bersama. InsyaAllah mudah-mudahan pihak masjid akan lebih mengambil perhatian yang lebih kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Datanglah beramai-ramai. Tetapi seperti mana saya sebutkan dalam post Facebook saya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan telah terbukti orang mukmin itu berjaya. Macam mana nak tahu mereka ini berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ini berjaya disebabkan solat mereka yang khusyuk. Jadi sama-samalah, kalau nak menang bola sepak sekalipun, kita dapatkan kekhusyukan dalam solat. Kerana ukuran kejayaan orang mukmin ini adalah pada ukuran solat mereka, ukuran solat kita. Apabila generasi kita adalah generasi solat, maka kitalah generasi yang hebat. Sebagaimana tapisan yang telah dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, seperti tapisan juga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapisan demi tapisan yang dilakukan oleh Al-Awliya wa Salihin dan juga para khalifah. Tentera Badar sendiri pun, kalau kita lihat yang di hadapan itu siapa. Begitulah keperincian, telitinya para ulama dalam mendidik masyarakat supaya yang dilahirkan itu adalah mereka yang sentiasa committed dengan solat mereka. Apatah lagi kalau di-upgrade sikit dengan khusyuk, Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Jadi begitulah, masjid ini dibina atas dasar takwa, dan kita harapkan mudah-mudahan ya kegunaan masjid ini digunakan dengan sebaiknya, dan janganlah ada lagi hal-hal yang telah saya sebutkan seperti melanggari adab-adab masjid. Dia langgar adab masjid ni, ya sebenarnya bila kita langgar adab masjid, sebenarnya kita melanggar adab kita dengan Allah Taala. Ya. Kalau kita nak jaga hak Allah Ta'ala, kalau kita harapkan Allah Ta'ala nak jaga hak kita, kita kena jaga hak Allah Ta'ala. Kalau kita tak jaga hak Allah Ta'ala, macam mana kita nak harapkan Allah Ta'ala jaga hak kita? Jadi kita harapkan perkara ini tidak lagi berulang, ya, daripada pihak masjid memohon kemaafan jika sekiranya berlaku kesulitan nak mengambil wuduk susah, nak menggunakan bilik air pun susah. Ini mungkin tidak ataupun tidak disengajakan, ataupun bukan perintah ya. Mungkin tindakan tersebut telah dilakukan oleh security yang risau dan bingung nak buat macam mana, nak settlekan macam mana. Sebab dalam kaedah fiqah, ya, menutup darurat yang lebih besar itu lebih utama daripada darurah yang kecil. Apakah darurah yang lebih utama ketika itu? Ya, kalau kita renungi balik apa yang berlaku semalam adalah bagaimana ada sebahagian pemuda yang tidak bertanggungjawab, ya, mengambil dadah dan sebagainya di masjid. Allahu Akbar. Jadi kita nak elak benda ini jadi lebih teruk. Jadi pihak masjid mengambil tindakan sedemikian, menutup darurah yang lebih besar lebih aula daripada darurah yang kecil. Namun begitu, ada juga ruang-ruang yang masih terbuka seperti tempat mengambil wuduk yang terbuka di luar sana masih lagi terbuka. Cuma mungkin dari sudut kesan besarnya adalah sebabkan tandas yang telah dikunci dan tertutup. Kami mohon kemaafan di atas hal-hal demikian. Mudah-mudahan sekali lagi saya sebutkan, kita mengambil pengajaran dan kita belajar sama-sama, kita saling tegur menegur. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada individu yang telah menyuarakan hal demikian di dalam Facebook dan sebagainya. InsyaAllah pihak masjid akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa sebagaimana masjid itu dibina di atas dasar takwa. Jadi itu saja untuk tazkirah dan peringatan pada pagi ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu syaqiyya wa la matruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau campakkanlah hidayah ke atas kami ya Allah. Kami merindui hidayah-Mu ya Allah. Kami memerlukan taufik-Mu ya Allah. Dengan hidayah dan juga taufik inilah yang akan memandu hati-hati kami, memandu hati-hati generasi kami ya Allah. Dan jadikanlah generasi kami generasi yang sukakan solat, generasi-generasi yang selalu menautkan hati mereka dengan solat, agar mereka dan kami, kita semuanya menjadi generasi yang hebat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asina al-insana fi khusrin illa zina amanu wa salatu wa sabih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.